makanan-makanan yang ada kalori tetapi tak ada nutrisi. Ni korang kena faham. Tapi badan dia orang tak akan naik tau. Badan dia orang ni tak akan naik sebab badan dia orang ni dia orang burn dia orang punya kalori. Hari ni dia orang makan, esok dia orang burn. Hari ni dia orang makan, esok dia orang burn kalori dia orang. Jadi tak ada kalori yang tersimpan dalam tubuh dia menyebabkan berat badan dia tak akan naik. Berat badan dia orang ni tak akan naik. Jadi orang akan tengok kelompok ni kelompok yang fit ada orang, kaya basikal 100 km. Boleh berjogging 21 km. Jadi kita meletakkan fit tu daripada sudut pandangan mata kita pada masa tersebut. Tapi korang kena ingat, masa dia orang makan, dia orang burn kalori, kadang-kadang makanan harian dia orang tu tak ada nutrisi. Bila tak ada nutrisi, badan dia orang tak boleh nak restructure tubuh. Otot dia orang tak boleh dibaiki, tisu badan dia orang tak boleh dibaiki, sel-sel badan dia orang tidak boleh dibaiki. Inilah yang terjadi pada orang yang suatu masa dulu dia muda, kau tengok dia fit. Okey, macam mana nak stop ni? Nak tengok gambar orang ni. Ni okey, saya stop. Share jap Okey. Okey, ni nak petok kena tengok. Okey. Jadi hari ni kalau kau tengok kawan-kawan tu, ada tak kawan-kawan korang yang korang kenali macam Abang Wan, sahabat saya Pipoh. Ada tak kawan-kawan korang yang korang kenali masa dia orang muda dulu, kau tahu dia ni seorang ahli sukan, memang fit gila, tapi hari ni kau jumpa dia dah sebaliknya. Dia dah ada masalah kesihatan, dia dah kena serangan jantung, dia dah ada masalah darah tinggi, dia dah ada kencing manis. Ada tak kau jumpa orang-orang macam ni? Mesti ada. Mesti ada dalam kehidupan kita, mesti ada. Dan yang paling malangnya, yang saya jumpa sendiri, bekas atlet kebangsaan. Bekas atlet kebangsaan pernah mewakili Malaysia dalam acara sukan tertentu. Hari ini pun dah duduk terlantar atas katil sebab ada cabaran kesihatan. Tu korang kena tengok. Korang tu apa cakap ada coach atlet pun ada. Kau tengok sebab benda. Sebab masa muda dia hanya menggunakan kekuatan fizikal dia. Kekuatan fizikal sebab umur dia muda. Tapi bila dia dah mendekat masuk umur 40-an, sel badan dia tak replace, sel badan dia tidak diganti, sel badan dia tidak dibaik pulih, tak ada vitamin dengan mineral masuk dalam badan dia, tak ada protein baik masuk dalam badan dia, kesihatan dia mula merosot. Walaupun dia bekas atlet yang pernah memenangi pingat. Yang ni saya ambil contoh sendiri, sahabat saya yang menjemput saya masuk ke Maybank adalah seorang bekas pemain bola sepak kebangsaan. Dia tengok saya ada bakat, dia bawa saya masuk Maybank. Masya Allah, tabarakallah, hari ini Allah uji dia dengan stroke. Dia kena stroke, dah tak boleh bercakap, suara tak boleh keluar, duduk atas kursi roda, semua urusan diri dia dibantu oleh kawan keluarga dia. Tapi untuk pengetahuan anda, mungkin korang tak lahir lagi tahun ni kot. Hamba Allah, saya malas sebut nama dia. Hamba Allah yang saya sebut ni pernah memenangi pingat emas Sukan C 1989. Awak bayanglah, bukan orang komand-komand. Orang yang ada pegang pingat emas kat Malaysia ni kira orang hebat lah. Satu tabiat dia lah. Wife dia cerita, dia tak boleh cakap dah kan. Wife dia cerita, masa dia sebagai atlet tu, satu minuman kegemaran dia adalah Coca-Cola. Minum Coca-Cola. Tetapi bila badan tak ada nutrisi, akhirnya badan jadi failure dan hari ini terlantar Allah uji. Jadi kita janganlah confident sangat. Yang kayu-kayu basikal keluar sana tu dia akan boleh fix. Kita confident, kita lah kena bawa ilmu yang betul kat dia orang, bagi tahu. Alhamdulillah. Jangan komen jangan cakap macam bahasa saya guna kat awak ni. Bahasa saya guna kat awak ni tak sesuai. Rasa tidak selesa yang mana menyebabkan awak rasa hebat, dia rasa hebat. Lalah dua-dua jadi habat. Dua-dua jadi habat. Okey. Jadi saya sentuh tadi pasal boleh makan apa saja asal rajin exercise. Yang ni yang banyak berlaku di kalangan atlet, mereka terlupa yang sewaktu mereka makan, mereka tidak membekalkan nutrisi yang menyebabkan badan mereka akan failure bila usia mereka meningkat. Okey, ni kena ingat.
Fokus exercise 80% dan jaga makan 20%. Ini memang ramai lah orang buat sebab orang beranggapan hanya senaman dapat menurunkan berat badan. Makan untuk sebelum dan selepas workout yang tidak betul dan tidak tepat. Ini memang rata-rata lah. Yang ni saya boleh letak kategori 80 ke 90%. Memang orang yang nak pergi workout ni memang akan makan apa saja berdasarkan dalam tubuh manusia. Sebab tu otot ni korang kena recover dia, kena pulihkan dia. Sebab otot ni dia mengambil makanan melalui proses sintesis protein dia panggil. Dia ambil proses tu melalui proses sintesis protein. Macam korang belajar pokok lah. Pokok kan daun kan dia ambil matahari tu berlaku pokok proses fotosintesis yang mana pokok dapat makanan. Protein tubuh pun sama. Tubuh dapat makanan melalui satu proses sintesis protein. Otot kita dapat makanan. Jadi sintesis protein ni dia berlaku setengah jam selepas kita melakukan senaman. Setengah jam kita lakukan senaman, sebab tu otot kita dah berkembang tu, sebab tu itulah patutnya kita bagi protein. Kita bagi protein. Tapi banyak mana orang yang bagi protein pada masa tersebut sebab mereka tak tahu. Mereka kata alah tak apa, lapar lah bawa ni senaman ni lapar, jom makan nasi goreng. Mereka akan makan nasi goreng. Nampak? Di sinilah kesilapan berlaku sebab mana? Sebab sebelum workout dan selepas workout kita ada gram 26 gram protein. Mana kau nak cari buah dalam satu gelas ada 26 gram protein. Okey. Yang terakhir tidak melakukan warm up dan cool down. Kadang-kadang ramai orang tak tahu kenapa warm up, kenapa cool down. Ramai orang tak tahu. Okey, sebelum senaman kan orang duk buat gini, tengok saya buat tangan saya ni. Saya buat tangan saya gitu. Okey, jom sama-sama kita buat. Jom sama-sama kita buat. Yang mana buka kamera, jom buka kamera. Ustaz Soleh, hari ni tangan ke atas tu. Tolak tangan ke atas ni, tangan macam ni. Tangan macam ni, tolak ke atas. Tolak ke atas. Okey, tolak ke atas. Okey, lepas tu ke gigi. Macam Ustaz Soleh tu. Macam Ustaz Soleh tu. Tu kenapa dia panggil tu? Itu dia panggil warming up. Warming up. Faham tak? Regangan. Kenapa kena buat regangan? Regangan ni untuk mengelakkan kecederaan. Kena buat regangan. Okey, masa cooling down tu pula, cooling down ni kita buat setelah kita selepas senaman. Dia pun satu proses regangan juga, tetapi ada sedikit perbezaan dia punya senaman dia. Cooling down ni biasa kita buat sambil duduk saja. Tarik lutut, tarik siku macam ni. Itu dia panggil proses untuk dia to cooling down. Dia ada dua proses, sebelum dan selepas bersukan, untuk mengelakkan kecederaan. Itu fungsi warming up dan cooling down. Okey, tapi yang ni mungkin ramai orang tak tahu. Terus pakai kasut, terus ginjuk senaman. Mulalah, Allah keras betis, sakitnya betis ni, kenapa sakit sangat betis saya ni? Sebenarnya dia tidak buat cooling down dan warming up. Okey. Next slide. Perlukah exercise dalam saya berdiet? Ni dia subjektif benda ni sebab dia bergantung kepada kita punya aktiviti. Bergantung kita punya aktiviti harian kita. Sebab tu jawapan dia ada yang perlu, ada yang tak perlu. Okey. Macam orang yang perlu ni saya tak nak ambil sangat ni. Saya tak nak ambil yang slide ni. Okey.
Okey, yang perlu jika anda memang seorang pasif macam saya dulu, berat badan saya walaupun orang kata dah berat tapi taklah melampau sangat berat saya. Yang melampau ni yang dalam kategori obesity, itu tak perlu. Macam kategori biasa-biasa ni, mereka memerlukan senaman. Macam orang kerja pejabat macam saya dulu, hanya tekan-tekan komputer saja, saya memerlukan senaman. Senaman 3-4 kali seminggu, buatlah dalam masa 15 ke 30 minit. Kalau lebih lagi bagus. Ni bagi orang yang perlu senaman, orang yang tidak aktif, orang yang duduk pasis tapi berat badan tidaklah melampau berlebihan dia. Jadi orang yang tidak perlu senaman ni orang macam mana? Orang yang memang kerja berat dah hari-hari, contoh baca semen, kerja kontrak piko simen benda, tu tak payah dah kau nak pergi senaman-senaman. Kerja korang tu dah kira senaman dah. Kerja korang tu dah kira dah korang punya senaman. Mana korang kategori yang tidak perlu senaman. Coach. Kalau kau nak buat senaman sesuai apa, Coach? Yang mana? Senaman sesuai. Senaman yang paling sesuai. Senaman yang paling sesuai jalan kaki. Siapa tanya tadi? Alih Tak dengar. Mana tak share tak dapat. Tak rosok. Senaman yang paling sesuai, Coach. Senaman yang paling sesuai jalan kaki. Jalan kaki. Senaman yang paling sesuai sekali adalah berjalan kaki. Bagus salah tu. Okey, sebab ni kadang-kadang ada orang dia obes. Bila dia obes, kesilapan kita nak bawa orang tu senaman macam nak bawa kita. Tak boleh sebenarnya. Sebab tu senaman ni korang kena hati-hati. Tak bolehlah orang yang datang dalam program kau Sekat dah lah. Senaman yang paling mudah jalan kaki je. Okey, kita tunggu. Aku kat abang yang video. Kak. Weh, nampak tak? Ustaz Saleh? Nampak. Jelas. Cerah. Oh, bengong dua-dua laptop bengong. Aduh. Okey, soalan Alif tadi Okey, dia kata maksud saya orang yang obesity, kategori yang obesity ni senang je kau nak tahu. Orang yang tidak sesuai senaman, senang je. Kau ambil BMI dia lebih daripada 20 kilo, orang tu dalam kategori tidak sesuai senaman dah. Maksud dia gini, contoh berat tinggi saya 175 cm. Berat saya 75, tapi saya ideal weight tapi kalau berat saya 95, saya dah lebih daripada 20 kilo, orang tu dalam kategori tidak sesuai untuk melakukan senaman-senaman berat. Yang tu sesuai ke baki benda, cari kasut lembut-lembut, cari track longgar-longgar kat dia, engkau suruh jalan kaki 10,000 langkah je. 10,000 langkah ni lebih kurang 5 km. Suruh dia jalan je slow-slow, suruh dia jalan je. Tak payahlah kau nak buat exercise pelik-pelik, sebab kadang-kadang ada coach-coach kat sini dia bukan certified coach. Bukan certified coach dan boleh mendatangkan kecederaan kepada kita punya peserta. Jadi senaman ni janganlah kita pandai-pandai pergi anggap orang macam kita. Kadang-kadang orang tu visual effect 21. Engkau suruh dia jumping jack. Tak payah banyak, 5 je engkau suruh dia jumping jack. Aku rasa dia tumbang situ je. Jadi kena berhati-hati dengan senaman ni. Senaman ni bukan kita boleh propose kepada semua orang untuk buat senaman. Sebab benda? Sebab semua orang bukan sama dengan kita. Tak semua orang sama dengan kita. Tak jalan pulak slide. Okey. Ada. Okey, senang topik ni dipanggil cardio exercise. Cardio exercise dia terdiri daripada aerobik. Satu kategori dia dinamakan aerobik. Bawah aerobik dia terdiri daripada senaman, zumba, body combat, cycling, swimming, running dan jogging. Yang ni terdiri daripada senaman aerobik. Benefit dia untuk kita punya cardiovascular system dan respiratory system. Cardiovascular ni sistem jantung kita, respiratory system ni sistem pernafasan kita. Okey, jadi senaman-senaman yang berbentuk zumba, body combat, kita berjogging, kita swimming, kita cycling, ini bagus untuk pernafasan kita dan bagus untuk sistem kardio kita, jantung kita. Tapi kau kena ingat, senaman ni dia tidak meningkatkan otot korang. Tu korang kena ingat. Banyak orang dia fikir hanya senaman, badan dia akan cantik sebab dia turun berat badan. Dia terlupa dalam proses penurunan berat badan, dia kena buat juga latihan bebanan. Bebanan ni untuk meningkatkan dia punya otot dalam badan dia. Okey. Ni dia. Apa faedah dia? Apa kebaikan kardio ni? Kebaikan kardio ni dia baik untuk kesihatan jantung.
Nampak? Dia meningkatkan kualiti tidur kita. Dia meningkatkan fungsi otak kita. Dan yang paling best sekali, dia memampatkan tulang kita. Dia memampatkan tulang kita. Jadi tulang kita jadi padat. Jisim tulang kita jadi padat. Okey, bila tulang kita jadi padat, barulah jatuh bilik air tak. Kejap lagi jatuh bilik air mana? Patah dah. Tulang peha jatuh bilik air. Sebab mana? Sebab berlaku osteoporosis. Sebab tulang kita reput. Jadi cardio exercise ni sangat penting lah untuk membantu kita dalam banyak kategori kesihatan. Okey. Lepas tu pula bentuk tubuh. Kau tengok ni. Exercise ni dapat mengekalkan bentuk tubuh kita kembali kepada normal. Tu tengok tu. Macam-macam jenis tubuh tu. Yang good posture yang ujung sekali tu. Yang good posture. Ni saya dah sebut tadi pasal weight training tadi. Ni angkat berat tadi ni dia panggil weight training. Weight training ni dia panggil anaerobik. Tadi aerobik, ni anaerobik. Ni kita angkat bebanan. Ni yang Alif buat dekat Kuala Terengganu. Dia bermula dengan dia punya fitness dekat gym dia. Gym dia bermakna untuk meningkatkan isi otot, menguatkan sendi, pon tubuh, membentukkan postur tubuh. Memang kau orang kena angkat bebanan. Memang kena. Untuk membina otot, kau orang kena ada senaman yang berbentuk anaerobik dan aerobik. Tapi kebanyakan hari ni kita tengok kat Malaysia, orang duduk dalam satu kategori. Kalau duduk dalam kategori anaerobik, dia akan buat anaerobik je. Mana daripada pagi sampai malam, dia orang pergi gym je kerja dia orang. Tapi bagi kategori yang duduk dalam kategori aerobik pula, tu jenis kayuh je. Dia akan tidak ada masa untuk dia bina dia punya otot. Tapi kita nak seimbang. Kita nak ada masa untuk anaerobik dan ada masa untuk aerobik. Kita nak ada dua-dua ni. Baru kita dapat firm tubuh kita dengan keadaan yang cantik dan nampak fit. Tu dia. Build lean. Tu percentage body fat tu. Tengok tu bentuk-bentuk badan orang tu 40%, gitu, 35%, 30%. Okey, ini kadang-kadang kau tengok bentuk-bentuk badan macam ni, sebenarnya badan-badan yang cantik ni, badan-badan orang yang berjaya menukarkan lemak mereka kepada otot. Itu yang paling penting sekali. Ini ada percentage dia. Okey, kalau kau orang nak tengok percentage dia, ada kategori kat sini. Ada kategori perempuan dan ada kategori lelaki. Kau orang boleh tengok kau orang punya essential fat berapa persen. Okey. Jadi kau orang boleh tahu kalau kau atlet duduk kategori mana, obes duduk dalam kategori mana. Okey. 6 kesalahan yang kita lakukan sewaktu kita bersenam. Minum air kosong semata-mata dengan niat untuk dapat benda, untuk dehydrate. Makan makanan berat, pakai kasut yang salah. Kasut pun penting. Paksa diri, tak panaskan badan dan tak cool down. Okey. Sebab tu kalau kata paksa diri ni, pada saya satu benda yang sangat bahaya lah. Sebab tu saya kata bahaya. Tadi kan saya ada sentuh tentang heart rate monitor. Saya ada sentuh tentang heart rate monitor tadi. Korang kena faham. Okey, yang ni yang selalu berlaku kepada orang yang berkayuh basikal. Orang kayuh basikal dia hanya berpandukan kepada heart rate monitor. Dia beli heart rate monitor, dia letak kat meter basikal dia letak dekat jantung dia. Dia pakai satu getah kat jantung dia, dia akan kayuh. Dia akan kayuh bila heart rate monitor dia naik lebih daripada keupayaan tubuh dia, bermakna dia akan berhenti kayuh. Sebab benda? Dia kata, bahaya dah, merah dah heart rate ni. Nanti saya boleh pengsan waktu saya berkayuh, dia kata. Okey. Jadi, yang ni yang kita nak clearkan. Sebab apa dia jadi heart rate monitor dia jadi naik? Takkan dia nak bergantung pada heart rate monitor sepanjang masa? Heart rate monitor naik, berhenti. Heart rate monitor naik, dan berhenti. Apa solution kepada penyelesaian supaya tak naik heart rate monitor tu? Ini yang ramai tak tahu. Ini saya nak jelaskan sikit. Kenapa benda ni terjadi kepada orang-orang berbasikal? Supaya korang dapat ilmu macam mana nak counter dia orang supaya datang dengan program kita. Itu paling penting sekali. Sebenarnya, heart rate monitor ni senang ke nak kira? Kau ambil, okey, aku ambil contohlah seorang. Siapa ada kalkulator? Tolong kira cepat. Tolong kira jap. Tolong kira. Siapa ada kalkulator? Tolong kira. Ana ada kalkulator tak? Ana Rizwan. Ana Rizwan ada kalkulator tak? Ada. Ana Rizwan ada kalkulator? Ada. Dengar suara Ana. Siapa boleh bantu saya kira? Okey, Ana. Ana ambil umur Ana. Ana 220, tolak umur Ana. Umur Ana 220, tolak umur Ana. Umur Ana berapa?
Kita ambil contoh. Sahabat kita dari Ipoh. 220 tolak 42. Okey. Jadi, Ana punya heart rate monitor maksimum 178. Heart rate monitor awak maksimum. Okey. Tetapi bila awak bersenam, heart rate monitor awak duduk dalam keadaan 90%, awak bagus lah. 178 kali 90%. Bermakna awak punya maksimum heart rate masa awak bersenam, heart rate awak duduk pada kadar 160. Itu bermakna awak duduk dalam kategori jantung yang sihat. Betul Ana, jantung yang sihat. Awak duduk dalam kategori jantung awak sihat, sistem kardiovaskular awak sihat. Faham tak? Tetapi tiba-tiba heart rate monitor awak naik melebihi 178. Kadang-kadang pergi sampai 200. Bila 200, kalau sistem heart rate monitor dia akan keluar warna merah. Dia akan tracking keluar warna merah. Bermakna awak tidak boleh meneruskan senaman tu. Sebab kalau awak meneruskan senaman tu, dia boleh menyebabkan awak pengsan. Faham tak? Sebab lebih daripada keupayaan tubuh awak. Jadi berapa orang yang tahu benda ni? Sebab tu bila pergi senaman secara berkelompok, bahaya. Bahaya. Sebab keupayaan orang tak sama dengan keupayaan kita. Kita mungkin boleh kayuh 100 km dengan average 40. Orang lain mungkin boleh kayuh 100 km dengan average 25. Tak sama. Jadi bila ikut-ikutan ni jadi bahaya. Ikut-ikutan yang jadi tumbang tu sebab melebihi keupayaan tubuh anda. Jadi macam mana nak settle masalah ni? Kenapa perlu bergantung kepada heart rate monitor sepanjang hidup? Sebab korang punya visceral fat tinggi. Visceral fat korang masih tinggi. Sebab tu kau kayuh sikit je, kena bukit sikit je. Heart rate monitor naik melonjak selalu dah. Sebab apa? Sebab sistem kardiovaskular kau ada masalah. Kolesterol dalam darah kau tinggi, lemak dalam organ kau tinggi. Sebab itulah korang punya heart rate monitor cepat naik. Tapi adakah sahabat-sahabat kita yang berkayuh, yang berjogging kat luar sana, dia tahu tentang benda ni? Dia tak tahu. Dia hanya bergantung kepada heart rate monitor tadi. Weh, heart rate monitor kau ingat murah ke? Heart rate monitor tu tak silap saya, nak beli satu set tu dengan meter, dengan dada tu, lebih kurang RM800. Nak beli benda tu. Okey, hari ni pula dia orang nak lebih mudah, dia orang pakai jam Garmin. Dia pakai Garmin Watch tu. Garmin Watch tu paling bodoh pun RM1,500. Harga paling bodoh Garmin Watch tu. Nampak? Sebab apa? Mereka hanya bergantung kepada alatan semata-mata, sedangkan mereka tak ada solusi. Mereka tak tahu macam mana nak turun. Kenapa aku kayuh sikit? Naik 190. Kenapa aku kayuh sikit? Naik 200 heart rate monitor aku. Kenapa aku jadi macam ni? Kenapa aku jadi macam ni? Dia selalu benda ni kau akan jumpa. Terutama sekali bila kau join geng-geng basikal. Kau akan jumpa lah berkata heart rate monitor ni. Kau akan jumpa. Okey, jadi yang tu saya dah elaborate sikit supaya korang dapat sedikit ilmu. Yang pentingnya korang tahu, heart rate monitor bukan solusi kepada masalah kesihatan. Heart rate monitor ni adalah satu panduan nak menengok kedudukan badan kita. Tapi sampai bila kita nak bergantung kepada heart rate monitor kalau kita tak mula kawal pemakanan kita dan melakukan senaman 20%. Okey? Saya pergi dengan slide saya seterusnya. Tak berapa sedap dengan nak cakap hari ni sebab laptop problem. Okey. How lifting help you lose more weight? Ni dia kata, mana kalau kita diet saja kita boleh turun berat. Tapi diet dengan lifting ni, diet dengan lifting. Ni betul-betul kena kat Alih kena kat sahabat saya daripada Terengganu tu. Ni betul. Ni ada kat program dia. Diet semata-mata boleh turun berat badan, tapi nak firm tubuh tak boleh. Nak firm tubuh kena ada latihan bebanan. Masya-Allah tabarakallah, ni yang saya sentuh tadi. Kita ada 4 produk sekarang ni ya. Mungkin dalam slide ni ada 3. Di antara kini saya sebut tadi dipanggil sebagai RS Pro. Okey. Apa kehebatan kita punya produk-produk ni? Produk-produk ni dibuat berasalkan kajian daripada tubuh Cristiano Ronaldo sendiri. Antaranya adalah CR7 Drive ni. Ini minuman hypotonic drink. Hypotonic drink ni dalam ni aku nak bagi tahu korang, dalam ni ada bahan yang dapat menukarkan kita punya karbohidrat kepada tenaga. Itu penting kita ambil CR7 Drive sewaktu kita bersukan sebab dia membantu menukarkan karbohidrat kepada tenaga. Itu CR7 Drive, minuman hypotonic drink. Okey, boleh minum masa kau bersukan, sedang bersukan atau selepas bersukan. Kau boleh je minum yang ni. Okey, yang ni pula yang botol hitam kedua ni adalah shake. Ni adalah shake. Macam kau ambil shake pagi-pagi tu, cuma ni dalam kategori dia dia sebut sebagai
sport nutrition. Makanan untuk atlet. Yang ni dia punya protein berasaskan susu dan satu hidangan dia mengandungi 21 vitamin dan mineral. Dia berbeza dengan shake kita ada 16 vitamin. Yang ni ada 21 vitamin dan mineral. Abang Aziz, kalau saya tak bersukan, saya nak minum shake tu boleh? Boleh je, tak ada masalah pun. Dia ada juga dia punya vitamin dengan zat-zat dia kat dalam tu. Cuma yang ni membantu korang punya pembinaan dan pemulihan otot. Okey, yang terkini, yang ni elok diambil sebelum kau melakukan senaman. Selepas kau melakukan senaman, kau ambil RS Pro yang terbaru tu. Barulah korang punya masa cepat recover. Okey, dan yang terakhir, Allah lah dia pergi ke sini pula dah. Yang terakhir kita ada protein bar, snack kita. Snack lazat kita dinamakan protein bar. Yang satu batang protein bar ni ada 140 kalori dan dia mengandungi 10 gram protein. Kau bayangkanlah, kau minum RS Pro, kau dah bantai 26 gram protein, kau bantai pula snacking dengan kita punya satu bar tu. 10 gram protein, 36 gram protein kau dapat setelah kau melakukan senaman. Kau rasa cepat gila otot badan kau orang dibina. Okey, ini je sifir kita, sifir gaya hidup kita senang saja. 80% adalah nutrition, 20% workout, 100% sama dengan kita punya mindset. Okey, jadi kena ingat sifir ni 80-20 sebab ada ramai orang jumpa 80-20, 80-20 tu. Macam sahabat saya Alif tu, kereta dia semua 80-20 nombor flat dia. Sebab apa? Sebab dia, Link Sabri tu akak berat dah tu, buat weightlifting dah tu. Dia ada kat kelas Alif di Terengganu. Okey, jadi kena faham sebenarnya senaman ni dia ada banyak kategori. Bukan semua orang boleh senaman dan bukan semua senaman mendatangkan kesihatan yang baik kalau kita tak buat dengan prosedur yang betul. Senaman ni tak boleh bahas, aku gemuk nak pergi berlari. Tak boleh kita bah. Tak boleh. Dahulukan dengan kawalan pemakanan. Okey, lepas tu bina masa dia sikit-sikit. Sebab tu kadang-kadang orang tanya saya, Abang Aziz, saya dah check dah, saya punya visual effect saya okey. Cuma bila saya kayuh jauh sikit, saya rasa lengah lah Abang Aziz. Kaki saya rasa macam tak kuat lah Abang Aziz. Jawapan saya mudah je. Jawapan saya, engkau masih kekurangan protein dalam tubuh engkau. Sebab tu bila kau kayuh jauh, kau rasa betih kau sakit, betih kau keras, perut kau sakit. Sebab apa? Sebab kau masih lagi kekurangan protein dalam tubuh badan korang. Bermula daripada hari ini, ambilkan protein yang cukup dengan berat badan korang. Lakukan secara konsisten selama 30 hari. Lepas tu hari ke-31 nanti, kau tengok macam mana badan korang balik. Rasa-rasa sengal-sengal tu dah mula hilang. Sebab protein yang kita ambil dah mula bekerja untuk tubuh kita. Okey, jadi kalau kau tengok tajuk senaman ni simple, tapi sebenarnya ramai orang silap faham, terutama sekali tentang mana. Ambil makan apa saja nanti kita senaman. Bila kau ambil makanan apa saja, sebenarnya kau mengambil pengambilan kalori berlebihan sebab kau dah bakar tenaga banyak, esok kau bakar pula memang berat badan kau orang tak naik, tapi kau orang terlupa dalam kalori yang kau ambil tu zero nutrisi yang mana menyebabkan suatu hari nanti suatu usia kita dah meningkat 40, meningkat 45, meningkat 50-an, macam-macam cabaran kehidupan akan datang dalam hidup kita walaupun kita bekas atlet negara pada waktu kita muda. Yang ni banyak orang tak tahu. Sebab dia orang pegang pada mindset, alah aku atlet, alah aku dulu boleh berlari 50 km, alah aku tak ada masalah, aku bukan ada cabaran kesihatan. Ramai orang bercakap macam tu. Tetapi orang terlupa, tubuh yang tidak dibekalkan dengan nutrisi yang lengkap, satu hari dia akan rosak dengan sendirinya. Dan yang paling malang, bila berlaku kerosakan organ. Organ ni maksud dia hati, paru-paru, jantung, buah pinggang, pankreas. Bila benda-benda dalam mula rosak, kita mula mengurus masalah kehidupan kita. Bila mengurus masalah kehidupan kita, banyak orang fail dalam melaksanakan tanggungjawab dia sebagai manusia. Sebab dia sibuk nak mengurus. Kejap lagi sakit, kena pergi medical check up. Sakit, kena pergi buat, kena pergi hospital, appointment. Appointment pula kalau jengka ni nak pergi hospital Temeloh bukannya dekat. Ambil masa setengah jam pula perjalanan pergi, setengah jam perjalanan balik, dah buang masa sejam. Menunggu doktor pula sejam, dah 2 jam. Nak cari parking pula, hospital Temeloh tu bukan sedang. Yang paling malangnya, yang parking kat hospital Temeloh kena saman dengan trafik pula. Dah lah duit tak ada, kena 300 pula saman. Macam-macam cabaran ni, nampak? Bila mengurus ke masalah kehidupan kita, akibat cabaran kesihatan yang membelenggu hidup kita. Jadi masa sihat ni, jaga betul kesihatan anda. Sebab anda kena ingat, berapa banyak duit anda ada pun, belum tentu anda boleh beli nikmat sihat. Belum tentu lagi boleh beli bah. Jadi masa sihat ni, jaga betul-betul kesihatan kita. Berhentilah makan-makan sedap tu. Belajarlah makan, berhentilah makan-makan sedap tu, belajarlah makan-makan sihat pula.
Sudah-sudahlah 40 tahun dah makan macam-macam benda yang korang suka. Hari ni ubahlah tabiat pemakanan korang. Korang kena ingat satu slogan yang saya sangat terinspirasi dengan slogan dia. Dia kata benda, ubah sarapan pagi anda, ubah kehidupan anda. Ubah sarapan pagi anda sebenarnya mengubah kehidupan anda. Power sarapan dia punya slogan dia. Jadi tukar sarapan pagi kepada sarapan yang baik, ambil full of nutrition. Yang tadi saya dah terangkan dah. Produk kita punya produk teras dalam kelab nutrisi ialah Elo T Shake 3 produk. Tetapi kalau kau nak ambil complete nutrition, dia memerlukan 5 produk 1 Elo, 2 T, 3 Shake, 4 protein dan 5 fiber. Kalau kau ambil 1, 2, 3, 4, 5 ni, bermakna badan korang dapat complete nutrition lah. Dalam satu hidangan tu, korang dapat complete nutrition. Sebab dia ada protein, ada fiber, ada karbohidrat kompleks, ada vitamin, ada mineral. Masya Allah, tabarakallah, makanan yang kau bekalkan kepada tubuh korang ni, dia akan restructure balik, dia akan pulihkan tubuh korang balik dengan tanpa korang sedar pun. Tak payah korang bekerja keras pun nak pulihkan tubuh korang. Okey, saya rasa slide saya setakat tu je. Ada lagi slide tak tahu dah. Ada lagi slide ke Ustaz? Tak ada dah. Sekejap saya tengok. Ada lagi rupanya. Sekejap naik tu. Inilah aktiviti-aktiviti yang saya lakukan. Jemput orang, bagi flyers, buka kelab nutrisi, timbang orang. Sama je apa yang kami buat, sama je dengan anda buat. Serupa je. Masya Allah, tabarakallah. Kehidupan kami sangat berbeza. Sebab tu kena ingat, kena pegang satu prinsip dalam kehidupan kita. Kita bantu orang untuk dapatkan mereka apa yang mereka hendak. InsyaAllah kita akan dapat apa yang kita hendak. Tu power tu. Tadi kalau ada yang datang dalam program anda tu berat badan 100 kilo lebih, memang niat nak jadi 70 kilo, nak jadi 60 kilo, bantu dia sampai dia dapat rizak. InsyaAllah Allah akan bantu anda dapat rizak dalam kehidupan anda. Inilah kami hari ini sangat happy, ada masa bersama keluarga, ada masa untuk melakukan senaman, ada masa bawa anak-anak keluar makan di tempat-tempat yang best-best. Kalau dulu nak makan pun kena berkira, tempat mahal-mahal tak boleh pergi makan sebab ada cabaran kewangan. Sekarang ni bila kita dah ubah kehidupan, Allah memudahkan segala urusan. Okey, yang paling penting sekali latihan. Macam kelab kecoh sihat online ni adalah satu latihan lah. Latihan pendidikan untuk kita. Jadi saya bab latihan ni memang saya tak akan excuse lah. Sebab tu saya rela berkorban, menghabiskan masa, menghabiskan wang ringgit untuk pergi belajar. Itu gambar tu kami pergi training di Hong Kong dan di Singapura. Pergi training di Hong Kong dan di Singapura sebab kami tahu dengan ilmu yang kami ada lah dapat mengubah kehidupan kami. Masya Allah, tabarakallah. Dengan pelaburan kami yang lepas-lepas pergi belajar tentang ilmu pemakanan ni, hari ini Masya Allah, Allah memudahkan hidup kami. Kami dapat merasakan kehidupan bebas masa, kehidupan yang orang kata ya semua orang inginkan. Masya Allah, tabarakallah. Semua orang inginkan. Okey, jadi saya rasa itu saja perkongsian saya untuk pagi ni. Untuk pagi ni, semoga yang datang dalam ni semua dapat manfaat daripada topik senaman ni. Okey, senaman ni yang penting sekali konsisten je. Kalau dah buat secara konsisten. Ambil masa 3 kali seminggu, lakukan secara konsisten. Okey. Itu saja perkongsian saya kepada sahabat-sahabat yang berada di sekitar Alostar. InsyaAllah 20 hari bulan ni kami akan terbang ke Alostar kerana dipilih untuk menjadi speaker di dalam satu training di Alostar. Jadi yang berhampiran dengan Alostar tu, jomlah datang bertemu kami kat sana ya, insyaAllah. Okey. Yang kedua pula, jemput rakan-rakan anda, boleh guna platform kelab kecoh sihat online ni secara percuma, tak payah risau, kami tidak mengenakan apa-apa bayaran pun. Segala urusan kelab kecoh sihat online ni adalah urusan daripada sumbangan kos-kos yang ada dalam ni dan daripada hasil pembelian-pembelian produk yang mana-mana orang beli tu, itulah kami guna balik untuk menjayakan kelab kecoh sihat online ni, termasuk menyediakan slide, termasuk menyediakan apa-apa yang berkaitan lah dengan perjalanan kelab kecoh sihat online ni. Jadi saya ucap terima kasihlah kepada semua kos-kos yang menyumbang untuk menjayakan program kita ni. Sebab dia, sebab kita nak orang dapat ilmu dan kita nak yang last sekali orang dapat kesedaran. Sebab hanya kesedaran dapat mengubah hidup setiap manusia ni. Itu saja perkongsian saya.
Aku nak serah ke siapa? Aku hari ni nak serah siapa lagi? Siapa esok? Esok siapa dia? Esok siapa? Esok hari ni. Ada kat slide tak keluar dah slide? Dah kata ada kat slide. Sekejap saya tengok. Tak ada dah slide saya tadi lah. Oh ada. Kita jemput. Makwa kita yang comel hotel daripada Bera. Mana ini. Kita cari Aini ya. Coach Aini. Mana Aini? Oh ada Aini. Okey Aini. Hai, Assalamualaikum. Jumpa saya esok di waktu yang sama dengan topik Cheat Day. Mesti ramai sebab topik ni tau. Okay, bye. Thank you semua. Okey Aini. Terima kasih. Esok kita jumpa sahabat saya daripada Bera. Daripada Bera. Coach Aini. Dia akan berkongsi dengan tajuk tu esok. Kau orang mesti suka topik-topik Cheat Day ni. Kalau boleh nak Cheat Day hari-hari. Okey. Penutupnya kita serahlah balik kepada Al-Fadhil Ustaz Soleh kita untuk menutupkan majlis kita dengan bacaan doa kafarah. Okey Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Semoga perkongsian daripada Coach Aziz tadi memberi manfaat dan juga kesedaran kepada kita semua insya-Allah. Jom kita sama-sama tangguhkan dahulu kelab kecoh sihat online kita pada pagi ni dengan tasbih kafarah dan suratul As. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati pertemuan kita pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi di waktu yang sama hari esok. Bye. Okey Ustaz, terima kasih banyak-banyak atas pimpinan bacaan doa tadi supaya Ustaz mendapat rahmat lah ya. Ustaz bagi masa kat kita ni bukan senang. Okey, Aida ada apa-apa lagi? Mana saya punya bini saya ada sedikit dia cakap ada benda. Dekat ada orang nak tanya soalan tu. Okey, tak ada. Nanti kita Puan masuk juga. Puan ada. Allah Puan. Puan, aku ke Johor bulan 9 Puan. Jauh tu Singapura. Puan, kami ke Johor bulan 9. InsyaAllah boleh jumpa Puan di Johor. Puan jadi orang Johor sekarang. Boleh jumpa lalu. Okey, terima kasih semua sahabat. Kak Waizah, terima kasih Cikgu Siti. Terima kasih kepada tim-tim daripada Cikgu Siti punya pasukan. Terima kasih kerana hadir kat sini. Ini adalah kemampuan kami menguruskan kelab kecoh sihat secara acak ayam je lah. Itu kepada sebab kami ni tak pandai sangat online. Buat acak ayam je. Semoga sampai je ilmu yang kita nak sampaikan tu. Okey, yang penting hadirlah kelab kami ni 4 kali seminggu. Jumaat, Sabtu, Ahad kan kita cuti. Kita jumpa 4 kali seminggu. Kat sini kita akan elaborate lah topik-topik. Jadi jemput saja sesiapa tetamu anda untuk join. Percuma saja, tak payah bayaran apa-apa pun. Kalau dia nak Terima kasih bagi peluang kita orang join. Okey, kalau dia tak nak bermula pun tak apa, tak ada masalah. Jemput je siapa-siapa. Okey, terima kasih Abang Gafar. Abang Gafar, nantikan kehadiran kami ke Melaka insya-Allah. Dengan plan ni nak ke Melaka ni, nak jumpa Abang Aziz, Abang Aziz. Tu khabar ke Cikgu Siti minggu depan. Suruh dia sharing. Boleh. No problem. Kita bagi satu slot. Boleh Okey, Cikgu Siti. Boleh insyaAllah, no problem. Thank you bagi kita orang join juga insyaAllah kalau perlu. Okey sahaja insyaAllah bagi tahu. Masya Allah, thank you. Terima kasih Coach. Terima kasih Kak Aida, terima kasih Kak Aziz. Bagi platform ni untuk kami sama-sama tumpang belajar kan insyaAllah. Thank you. Nanti kita bagi Cikgu Siti pula topik. Boleh.
Terima kasih semua yang hadir. Tak ada lagu dah hari ni.